Assalamualaikum guys. Kembali menonton Borak Teh Si Peng bersama Fira Fandi dan Marzela Sigai yang disiarkan secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Selamat petang, apa khabar Marzela Sigai? Kabar baik, Fir. Ui, Fir, sama apa hitam khabar? Ya, sama hitam, sama tema. Tapi hati tak hitam kan? Hati tak? Hati I merah bila jumpa you. Hati I hitam bila bini I putuskan hubungan kita. Oh, Syekh. Okey, guys, selama 40 minit macam-macam benda yang kita akan kongsikan. Dan of course, hari ini dalam sejarah Marzela Sigai, hari ini special, istimewa untuk kita di Borak Teh Si Peng, untuk TVS dan untuk Sarawak United FC. Sebab apa? Sebab hari ini kita akan melancarkan jersey terbaharu pasukan kesayangan kita Sarawak United FC dalam Borak Teh Si Peng, Marzela Sigai. Betul, tak sabar ya kita nak tengok desain terbaru. Jersey aku dah sorok dah bawah meja ni. Mana aku tak nampak pun. Adalah nanti. Kejap lagi aku akan keluar, tarik keluar. Okey. Guys, alright, sebelum kita nak memulakan segala-gala benda yang istimewa pada hari ini, kita macam biasa guys, recap sekejap lah. Okey. Kes harian COVID-19 yang berlaku di Sarawak semalam, berapa kes dicatatkan semalam Marzela Sigai? Setakat 28 Jun 2021 iaitu semalam terdapat 409 kes baru positif COVID-19 di mana Sibu merekodkan catatan tertinggi iaitu sebanyak 75 kes, diikuti Kuching 65 kes, Sarikai 35 kes, and then Fir semalam terdapat 2 kes kematian, 1 di Sarikai dan 1 di Kapit, dan terdapat 5 kluster baru. Iaitu kluster di Luteng Telangusan, kluster Poai Sri Aman, kluster Blimbing Bau, kluster Simpang Koko Sarikai dan kluster Jalan Samariang Kuching. Namun ada berita baik juga. Semalam kes yang telah pulih tinggi lagi daripada kes positif baru iaitu sebanyak 523 telah pulih dan terdapat 1 kluster telah tamat iaitu kluster Jalan Rubber Kuching. Alright. So total kes yang masih aktif 97 kluster. Oh, okey. So, itu cerita pasal kes COVID-19 yang positif. Okey, semalam berita yang menggembirakan untuk semua rakyat Sarawak sebab sekarang ni kita masih lagi mendahului carta program vaksinasi kebangsaan. Sarawak adalah negeri yang tertinggi setakat ni yang sudah pun memberi suntikan dos vaksin. Untuk jumlah kumulatif, kita sekarang ni dah berada di tahap 992,043 suntikan dos pertama. Untuk suntikan dos kedua, 240,232 suntikan dos kedua dan sekarang ni kita dah mencapai tahap 35.2%. Rakyat kita dah pun divaksin. 50%. Kita aim pergi 50% dulu lah. Aku ni kalau aku punya temu janji untuk dos kedua minggu depan. Aku tak lama lagi. Aku kalau boleh nak cepat sekarang aku aku nak terkam. Okey guys, kita tak nak buang masa guys sebab kita nak launching jersey Sarawak United FC. Tapi sebelum tu guys, kita nak kongsikan sedikit cerita-cerita yang boleh mencuit hati, benda-benda yang viral dan trending dekat social media. Kita mulakan Marzela Sigai. Okey, berita viral pertama yang ni tular dekat Twitter baru-baru ni. Apabila sebuah keluarga dia mempunyai cara yang unik untuk mendedahkan jantina anak diorang. Video tersebut meraih 2.2 juta tontonan. So kita nak tengoklah macam mana diorang punya cara nak menunjukkan diorang punya jantina anak ni. Oh, okey. 1, 2, T-Boy's gonna win. T-Boy's gonna win. Best lah. Seronok kan? Dia punya pun cakap
Kreativiti tu lain macam lah. Mana tak boleh memberi inspirasi pada ibu bapa kat luar sana ke? Macam Macam ni, contohlah. kan? Kalau bini aku ambil memang kata kan? mengandung untuk anak yang kedua, dia mengandung tak bolehlah aku nak wrestling dengan dia. Kau pergilah wrestling dengan Bima. Taklah wrestling dengan kau lah, Kau wakil. nak wrestling dengan aku? Engkau lah, engkau okey. Sofiat. Tak kuasa aku nak layan kau. Okay, guys, next up guys. Okay, ni cerita yang mungkin kita jarang dengar lah. Okay, dia cerita pas mengenai seorang lelaki ni dekat Vietnam ni. Dia pernah lari tau. Semasa perang Vietnam dulu. Lari ke dalam hutan. So, dia macam selesa sangat duduk kat dalam hutan. Dia dah lebih daripada 40 tahun dah. Menetap Lebih dalam 40 hutan. tahun tinggal dalam hutan. Betul. Macam Tarzan lah. Ala-ala Betul. Tarzan ni. Dia dah menghabiskan masa dah lama sangat dalam hutan. Sehingga kan dia ni tak pernah jumpa wanita selama 40 lebih tahun lah. Yelah, kat dalam hutan dia nak jumpa siapa. Ingin jugalah kita nak tengok macam mana rupa dia kan. Dekat mana dia sekarang. Inilah rupa dia. Nama dia adalah Hu Van Lang. Dahsyat tak Sihat dahsyat? walafiat lah dia. Sihat lah. Walaupun dia Sekarang ni tinggal kat dalam ialah hutan kan. bila kerajaan dah tanya dengan dia, nak tak dia keluar daripada hutan, dia cakap dia tak nak dah. Tak nak. Dia dah selesa dalam hutan dah. So kalau perempuan datang kat dia lah. Dia pernah jumpa perempuan? Tak pernah. Dia 40 tahun lepas, itulah last dia jumpa perempuan, wanita. Ni kalau perempuan dia datang jumpa dia, kau rasa? Bergegar lah Pak Latut. Confirm bergegar lah Pak Latut. Macam aku, ialah, jumpa, kita tengok perempuan Kau tak lelaki payah kan. kau setiap masa feel. Okay. Alright, next. Next. Ini best. Sekarang ni Kenapa? semua penduduk Malaysia rasa-rasanya tengah stres lah. Betul? Yelah, kita kadang ada yang stay at home lama sangat. Macam aku stres sebab apa? Sebab aku suka jalan-jalan. Bila keadaan pandemik sekarang ni dengan PKP semua, kena stay at home, pun stres masalah. Kau tak tanya aku stres tak? Kau stres tak you? I stress lah. I stress tunggu nak launching jersey. Oh, wow. Ini kaki cuk ni. Okay. Ada apa dengan kau punya Kita nak tunjuk dekat korang guys. Ada seorang lelaki ni, dia dah ajar macam mana cara nak hilangkan stres. Yang unik dekat TikTok rasanya. Okay, jom. Kita tengok VT ni guys. Korang stres tak? Kalau korang stres, korang boleh try cara ni tau. Korang kena ada tempat lapang macam ni. Lepas tu, korang jerit. Hiyo! Hiho! Hiho! Oh, dahsyat. Itu aja ya. Iok. Macam tu lah. Tu dia punya cara. Dia nak release stress. Setiap orang kan ada cara tersendiri. Oh, betul lah. Macam ada orang nangis. Ada orang suka makan. Oh, betul lah. Tengok movie. Betul lah. Selalu iok ni aku, ialah bunyi-bunyi macam tu, pengantin baru lah. Kau Okay tu guys, kita sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, apa yang paling terkesan sekali kau rasa? Tourism lah. Pelancongan. Pelancongan antara yang paling terkesan. Dekat Sabah, dia orang ada cara baru tau. Cara apa tu? Cara nak promote negeri Sabah, tempat pelancongan dia orang sekarang tengah promote dark tourism. Dark tourism. Apa tu dark kau nak tourism? tahu dark tourism? Kita pergi tempat Ini gelap-gelap dark ke? tourism. Contohnya, diorang akan memperkenalkan tempat-tempat yang berhantu, yang spooky, yang haunted. Untuk menarik pelancong datang ke negeri unik Sabah. lah. Sebab tak pernah orang buat kan? Apa? Sebab tak pernah dibuat orang. Yelah. Sebelum ni mungkin ada certain negara pernah buat. Malaysia mungkin belum lagi ke arah ni. Tapi Sabah dah memperkenalkan, siap ada package, boleh tidur dekat rumah yang berhantu tau. Kalau kau nak pergi ke? Kalau aku nak pergi tapi ditemani. Ditemani kalau seorang isteri ke siapa? Tak kisahlah. Yang penting bukan lelaki yang menemani aku. Sebab kita ketakutan Tak suka boleh. peluk. Kau mesti ditemani isteri sahaja. Orang lain tak boleh. Terima kasih. Tak payahlah. Okey, kita berehat dululah. Lepas ni kita akan kembali guys. Banyak lagi benda yang kita akan kongsikan of course dalam Borak Teh Sipeng. Kita nak berehat sekejap. Borak Teh Sipeng. We'll be right back.
balik lagi dalam Borak Desi Peng. Yes, alright guys. Selain daripada bersiaran langsung di saluran 122 Astro dan MyTV, saluran TVS, kita juga sekarang ni tengah bersiaran langsung Mas Sigai di Facebook TVS. Korang boleh stream dekat sana. Anywhere you go sekarang ni boleh stream. Sebab apa? Sebab hari ni hari istimewa. Sebab apa kita pakai baju warna hitam? Sebab hari ini kita nak melancarkan jersey baharu Sarawak United FC yang kita memang dah tease dah. Rasa-rasanya dah berminggu-minggu dah kita tease. Dan hari ini adalah itu pun hari telah tiba. Yes, dalam sejarah. Dan kita akan bersama dengan Presiden FAS juga sebentar saja lagi, iaitu Datuk Posa, untuk bercakap mengenai pelancaran jersey, mengenai pasukan Sarawak United. Dan of course, ramai yang ingin nak tahu macam mana design Aku jersey pun Sarawak tanya United FC. juga. Apa? Aku stres tau tunggu. Tak sabar nak tunggu. Aku ingin nak tahu, aku nak beli. Sekarang ni dalam plastik ni aku tak tahu saiz apa kat bawah meja ni. Ya ke? Mana? Badan aku kau tahulah macam mana kan. Okey. Alright guys, tapi semua benda tu akan berlaku sekejap saja lagi. Kita masih lagi nak buat korang tersenyum sikit lah. Okey. Kita masih nak petik lagi cerita-cerita yang viral dekat TikTok, Facebook, social media lah lebih kurang. Okey, so next up Marzela Sigai. What's on the news? Video yang dikongsikan ni, kau tahu lah kucing ni biasanya tak semestinya diorang ni suka duduk kat rumah, diorang pun kadang-kadang suka keluar. Berlainan dengan kucing yang dikongsikan ni, kucing ni dia dah terlampau selesa duduk kat rumah. So bila dia keluar daripada rumah tu, dia takut, dia jadi macam insecure. Sampaikan dia rasa insecure. Kucing pun insecure Aku ingat manusia je insecure. Okey, kita tengok VT guys. Roll VT guys. Sampaikan dia pegang tuan dia. Dia dia tak biasa keluar rumah. betul lah. Dia takut dengan keadaan sekolah. Arwah nenek aku cakap, bila engkau tak biasa keluar rumah macam terus orang Sarawak cakap ngelepar, orang tua cakap manok kolok. Manok kolok tak pun manok Australia. Manok Australia, kalau buka pagar, ngelepar. Ngelepar ngek. Baru tahulah, tapi aku bukan manok. Itu manok sabung. Dia tak ngelepar sangat. Okey, next up. Siapa tak kenal? Siapa tak kenal? The greatest, Muhammad Ali. Peninju yang memang setiap generasi kat dunia ni tahu tau siapa Muhammad Ali. Tipulah kalau kau tak tahu siapa Muhammad Ali. Kau tak tahu aku tumbuk muka kau. Kau tahu? Dia tumbuk aku lari dulu. Sekarang ni cucu Muhammad Ali iaitu Nico Ali Walsh. Dia nak meneruskan legasi datuknya. Dia sekarang ni nak menjadi peninju juga. Kau tengok? Handsome, At least handsome. ada pelapis kepada Muhammad Ali ni lah. Dia punya daripada generasi tepi tadi. meneruskan. Si Nico ni tepi gambar tadi. Macam aku lah berjambang. Tengok macam aku kan? Macam kau ni Sama. bersih. Apa? Kau bersih yang comel-comel sikit. Kau bersih semua. Engkau janganlah mengaibkan aku. Tak apalah, at least korang sama-sama ni kan dalam edisi Kau mempertahankan tahu tak diri. macam mana cara orang sumo nak menang pertahunan? Kau nak aku ni demonstrate. Tak boleh. Kita tak boleh berdekatan. Okey. SOP. Baik, okey. Guys, sekarang ni kita nak move kepada cerita seterusnya. Sekarang ni kan zoo, yalah, kita tahu dalam pandemik ni takkan orang nak pergi bersia-sia. PKP pun dilanjutkan kan. Dengan dalam kenderaan pun 2 orang saja. Takkan nak pergi zoo, zoo pun tak buka. Betul? So, pernah kenapa- tak kau tertanya macam mana keadaan haiwan dalam zoo sekarang? Bagi aku mungkin diorang macam biasalah. Asalkan diorang dijaga, diberi makan. Okey, tak apa. Kita tengok VT ni dulu. Macam mana keadaan gajah di dalam zoo, guys. Sekarang ni. It's beautiful life. Alah, manja. Lelaki ni, dia masuk kat dalam ni, dia nak menjaga gajah ni kat dalam zoo ni, guys. Manja tu pun pandai kan, dia macam tak. Mak gajah memanglah dia ada hati, ada perasaan gajah. Walaupun badan besar. Tapi dia orang apa gelak. Gelak. Aku badan besar ada hati perasaan. Kau je tak faham. Kau gajah. Perasaan aku kat kau. Kau gajah kau masalah. Okey. Itulah guys, cerita yang tengah viral kat TikTok ni memang kata orang menyentuh perasaan lah.
betul, Kita pun kalau jumpa apa-apa haiwan pun kena belai. Betul. Tak kisah suami orang pun belai je. Okey. Yang tu tak boleh. Okey guys. Ni kau pernah tak tahu khasiat bawang putih? Tahu sikit-sikit lah, dia Yalah. anti kanser kan. Bawang putih ni khasiatnya salah satu dia betul. Boleh mencegah kanser, dia boleh mencegah kolesterol, sakit jantung dan boleh meluaskan apa orang cakap saluran urat dalam darah kita. Dan sekarang ni bawang putih ni bukan setakat tu. Saintis mendapati bawang putih mampu mengurangkan kandungan gula dalam badan dan mengurangkan batuk, guys. Bolehlah menggunakan alternatif ni. Consume, makan bawang putih. Boleh. Aku suka makan bawang putih. Kau suka makan dia raw ke atau kau suka makan dia masak? Aku tak kisah. Bawang putih yang mentah ke masak ke aku suka. Bawang putih, aku suka. Tapi itu je lah, bawang putih ni dia ada bau yang Tak apalah. kuat. Kan? Kau bukannya nak om-om aku pun kalau aku. Yalah, bini kau je lah. Okey guys, bawang putih ni kalau kau perasan dekat TikTok baru ni ada satu video yang viral. Dia boleh menghilangkan resdung. Kau letak 2 kat dalam hidung, Yang raw kau tu lah, biarkan dalam letak masa kat dalam 15 hidung. minit yang mentah. Lepas kau buka, hingus akan terkeluar guys. Boleh cuba juga cara boleh ni. cuba. Dia Boleh cuba. cara yang semula jadi, yang selamat. Guna jari aku je lah. Tak boleh. SOP. Okey, kita dalam demam bola sepak guys. Ya, Euro sekarang ni, 2020. Euro. Semalam France dah tersingkir. Pasukan Croatia tersingkir semalam. Itu adalah antara pasukan yang aku rasa macam dua-dua finalis World Cup tersingkir guys. Tapi sebelum tersingkirnya France dan Croatia, Portugal pun tersingkir. Cristiano Oh my God, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. guys. Kecewa guys. Gambar viral. Dia siap buka lilitan kapten dia. Dia hempas. Sampai pecah. Tapi yelah, masuk pertandingan macam ni kan memang Rumput padat. adat dia lah, adat menang dan kalah. Kena terima Yelah. lah. Tapi Ronaldo bila dia tewas ni, dia macam dia another story lah, another level lah. So mungkin ramai peminat tak pernah tengok dia macam tu kot. Sebab ni Very terkesan. mungkin Mazela, ni adalah kejohanan Euro terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Usia pun dah menjangkau 36 tahun. Faham jugalah situasi tu. Okey, kalau kau Cristiano Ronaldo, negara Ya? Portugal, klub mana dia bermain sekarang? Kalau kau tahulah. Maksud kau Ronaldo bermain dekat klub Klub mana? mana? Klub Real mana? Madrid? Salah. Real Madrid. Kau memang mundur 5 tahun lah. Okey. Tak apa. Wanita guys, biasalah. Bila kita dah rancak-rancak pasal bola, lepas ni kita akan bersama dengan Presiden FAS Datuk Posa Majais dan kita akan bercakap dan sekaligus guys, kita akan merasmikan, melancarkan jersey terbaru Sarawak United FC. Woi, tak sabarlah. Ya, Tak sabar tak sabar, guys. tak Lepas ni sabar. kita akan kembali bersama dengan Presiden FAS Datuk Posa Majais, kekal di Borak Tesipeng. We'll be right back. Oi, aku rindu betul lah nak masuk Betul lah, stadium. rindu lah. Aku rindu dengan laungan. Ada dekat Kau pernah masuk stadium negeri Pernah Sarawak? lah, aku pernah tengok. Mesti kau duduk makan koci kan? Tak ada, aku tengok cuci mata. Makan burger. Oh, cuci Yeah. mata. Wow. Okay. So guys, kita kembali. Dan of course, seperti yang dah kita perkatakan, yang kita dah janjikan, hari ini adalah hari dalam sejarah lah. Sebab apa? Sebab kita akan melancarkan jersey terbaru pasukan Sarawak United FC secara langsung di Borak Tesipeng, of course, di TVS. Saluran 1 Duduk Astro dan MyTV yang tengah menonton secara live stream kita orang di Facebook, TVS pun. Thank you guys. Mungkin ramai yang tak sabar. Dan of course, yang layak untuk bercakap dan layak untuk bersama dengan kita melancarkan jersey terbaru pasukan Sarawak United FC. Of course, the one and only, our President FAS, Datuk Posa Majais. Dan kita akan bersama
melalui laman Sesawang, Mazila. Sebab dia orang dekat Kuala Lumpur sekarang ni, across the ocean. Yalah, mungkin the future kita dapat jemput dia Ah. orang betul-betul dekat studio. Nak bawa masuk pun tetap juga dia dekat hotel. Sama juga cerita. So, Itulah cakap, in the future lah. Jom kita bersama dengan tetamu kita, Datuk Posa Majais, Presiden FAS. Assalamualaikum, Datuk. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya terlebih dulu saya mengucap Okey. berbanyak terima kasih kepada TBA Sarawak kerana memberi peluang saya untuk buat sedikit komen tentang jersey baru yang Okey. So kita tanya dengan Datuk Posa lah. Okey. Macam ni Datuk, tercetusnya rekaan jersey Sarawak United FC kali tu. Mungkin ramai yang nak tahulah daripada Datuk sendirilah. akan kita resmi sebentar lagi. Macam itulah. Jadi okey, ada 4 perkara lah yang nak saya huraikan kat sini. Pertama, rekaan jersey Sarawak United kali itu tercetus daripada sejarah pasukan Sarawak itu sendiri. Jersey utama kami mengingatkan kita kembali kepada detik mitos kucing hitam pada zaman 80-an dulu lah, di mana terdapat tuduhan-tuduhan pasukan Sarawak tu menggunakan tangkal ataupun ilmu hitam oleh pihak lawan pada ketika ialah antara yang terkenal ialah mitos kucing hitam ya. Kedua, terdapat kepercayaan di kalangan pemain dan penyokong lawan pada ketika ya bahawa Sarawak sedang menggunakan ilmu hitam untuk menang. Sekiranya seekor kucing hitam yang tiba-tiba muncul di stadium negeri ketika perlawanan berlangsung, timbullah tuduhan seperti tadilah. Okey, ketiga, dalam mengejar kekayaan tu kita boleh lupa jalan sejarah dan asal usul kita. Tema baju home away Sarawak terbaru tu mengingatkan kita kembali kepada perjuangan wira-wira bola sepak Sarawak kita dulu. Dan keempat, selain daripada ya ada motif terabai ataupun perisai, ya salah satu warisan kebudayaan kita di Sarawak tu. Seperti kita tahu, setiap motif di Terabaya ada maksudnya ke diri, dan pasukan Sarawak menyelah Terabaya sebagai tanda pasukan Sarawak United akan bermain bermati-matian menjaga maruah negeri kita. Dan bagi pasukan Sarawak United akan bermati-matian mempertahankan maruah negeri Sarawak kita tu. Betul Datuk. Okey. Ya sebenarnya Mazila. Sebab Ada apa? Aku tak sangka sebab dulu ada detik pasal mitos kucing hitam zaman pusat 80-an. hitam. Pusat hitam. Pusat Miau. hitam. Macam akulah. Pusat hitam. Tapi ada putih sikit. Pusat Okey. hitam. So, kita teruskan Datuk Posa Majais. Yalah. Sekarang Tok berkolaborasi dengan Betul, TVS. TVS. Adakah Tok kali pertama Datuk pasukan Sarawak United berkolaborasi dengan stesen TV? Okey, alhamdulillah jugalah Sarawak United berbangga kerana menjadi pasukan pertama yang ditaja khusus oleh stesen televisyen. Kehadiran TBS bagi saya sebagai rakan tajaan Sarawak United membolehkan kita dapat menyampaikan maklumat terus kepada rakyat Sarawak. TVS is for the Sarawak people. Sama seperti Sarawak United tu untuk Sarawak juga. Ya, itu adalah salah satu momen bersejarah TVS telah menaja Sarawak United FC. Okey, baiklah Datuk, siapakah yang menjadi salah seorang pembangkit untuk menjayakan rekaan baju terbaru, jersey baru Sarawak United FC ini? Okey, sebenarnya tiada seorang yang spesifik dalam perkara itu. Tapi saya beritahu terus terang, sebenarnya kita tu banyak sahabat, rakan-rakan yang memberi sokongan dan dukungan lah bagi rekaan kali itu dan usaha sama keluarga Sarawak United FC. Sarawak United FC itu adalah satu keluarga besar yang merangkumi setiap bahagian di Sarawak tu. Pencetus idea dan pengeluaran jersey kali itu mengambil kira budaya kita juga.
kerjaan lama kita dan paling penting usaha kita untuk menaikkan lagi Bol Sarawak tu. Okey, sebelum kita nak berehat lah, mungkin kita nak bercakap dengan Datuk Posa. Dengar-dengar cerita, jersey Sarawak United FC kali tu, home kit warna hitam. Wah. Sama kebetulan kan dengan Sebab ialah kita dua, apa kata orang, dua-dua pakai warna hitam itu. Mau tahulah Datuk, kena warna hitam diangkat ataupun dipilih sebagai warna rasmi untuk home kit kita. Kena bukan merah kah? Seperti sebelum tu nak ada kuning kah? Seperti yang kami madah tadi, kita kembali kepada asal-usul kita. Jadi kita renung baliklah kerjaan lalu kita, dugaan lalu pasukan Sarawak kita tu. Di tanpa sidak lama ya si adalah yang baru. Sarawak United tu mewakili setiap pelosok Sarawak, setiap bangsa dan setiap agama. Jadi Sarawak United perlu bermula dengan memahami sejarah pasukan Sarawak tu. Mungkin ialah Datuk mungkin semangat pusat hitam ni kali. Ni tahu nak. Patutlah kita duk pun rasa bersemangat juga. Sebab apa? Sebab mun milih warna hitam bagus juga. Macam fan gerak aku yang badan besar bila makin nampak slim kurus, nampak slim nampak handsome juga bah. Psikologi warna. Orang puan nak suka orang orang lelaki baju Melayu ni hitam. Okey. Alright, sebelum kita nak bahir. Tu adalah soalan yang seterusnya. Okey. Nak tanya dengan Datuk Posa, trademark ataupun slogan terbaru untuk Sarawak United FC dan juga kesan kepada pemain Sarawak United FC ialah ekoran daripada pandemik COVID-19 tu. Macam ni Datuk? Okey. Tahun tu kita gunakan trademark kencang sampai champion. Makcik Bang Champion. Okay, secara jujurnya pandemik COVID-19 tu bukan aja memberi kesan kepada pemain ataupun pasukan Sarawak United FC ajaklah. Seluruh keluarga bola sepak Malaysia terkesan bukan saja dari segi kewangan tetapi dari berbagai aspek lain. Dah setengah tahun dah players pemain Sarawak United tu yang berasal dari Sarawak si dapat balik lama berjumpa dengan bini. Tu sedikit sebanyak memberi impak kepada emosi dan persembahan setidaknya. Tapi kami bangga ya dengan semua pemain Sarawak United FC yang sentiasa memberi persembahan terbaik. Si pernah menyerah kalah selalu memberi respon yang positif. Si salah kami madah pasukan Sarawak United tahun tu dibarisi oleh pemain yang matang, yang bekerjasama sebagai satu pasukan. Kami percayalah pandemik COVID-19 tu sedikit sebanyaknya menyumbang kepada pembinaan tim spirit pasukan Sarawak United tu. Baiklah Datuk. Dengar Bazila. Datuk Posa madah pemain Sarawak United FC kali tu dibarisi oleh pemain yang matang. Aku banggalah sebab ada banyak juga orang Sarawak matang main. Macam aku orang matang. Kau ni. Tu tempat. Bukan Okey guys. ni. Lepas tu kita akan bersama sekali lagi dengan Presiden FAS Datuk Posa Menjais. Kita akan bercakap dengan lebih lanjut mengenai jersey baharu Sarawak United FC dan sekaligus kita akan melancarkan jersey baharu Sarawak United FC. Lepas tu sekejap aja guys. Don't go anywhere. Borak Teh Peng. Guys, kembali lagi dalam Borak Teh Peng secara langsung di TVS saluran 122 Astro dan MyTV yang menonton, yang stream kita secara langsung di Facebook TVS. Thank you guys. Sebab apa? Sebab hari ini sejarah bakal tercipta. Kita akan melancarkan jersey baru pasukan Sarawak United FC yang kita dah tease. Berminggu dah. Yang akan kita tengok sekejap je lagi. Yes, sekejap je lagi guys. Dan kita akan tahulah macam ni cara pembelian, berapa harga, macam ni design. Tapi sebelumnya kita masih lagi nak bersama dengan Presiden FAS, Datuk Posa Menjais. Orang yang layak lah, selayak-layaknya untuk bersama dengan kita melancarkan jersey baru. Dan sebelum jersey dilancarkan, kita bercakap sekejap lah. Okey, so Datuk Posa masih okey di talian. So nak bertanya dengan Datuk Posa lah. Tadi ialah kesan kepada pemain
sepanjang pandemik COVID-19. Tok, macam ni lagi cara Sarawak United FC mengendalikan latihan semasa pandemik COVID-19. Work, adakah PDPR juga kah? Macam ni kah? PDPR. Kita mau tahu bah. Okey, seperti sedia maklum, MFL telah mengarahkan semua pasukan-pasukan Liga Malaysia untuk berlatih secara camp-based. Dengan keadaan sekarang, Sarawak United FC berlatih di Semenanjung tu dan pasukan perlu patuh pada SOP yang telah disediakan untuk memastikan Liga akan berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya lah. Secara positifnya, pemain-pemain semua dah makin rapat, diam pun sama, makan pun sama-sama. Itu lah memberi impact positif camp-based training tu. Beri masa lebih untuk kita bersedia menghadapi baki Liga tahun tu. Okey. Alright. Baiklah. Dan nama kita terima tu kasih, Datuk. Ya. si dalam timbul nak. Bawa tahu lah macam ni pada hal. Okey. So sebelum kita apa kata orang nak melancarkan JC baru kita, mungkin nak bertanya dengan Datuk Posa Datuk, Majais mengenai perancangan. Yes. Perancangan masa hadapan bagi Sarawak United FC. Perancangan sistem Sarawak United tu mudah aja. Bagi kita target Sarawak United FC kejuaraan Liga Premier tahun tu 2021 dan promotion kepada Liga Super tahun depan 2022. Untuk jangka panjang, Sarawak United FC merancang untuk menjadi kelab bola sepak yang stabil dan boleh secara konsisten mencabar pasukan-pasukan ternama dalam arena bola sepak Malaysia. Jadi kita perlu realistik ya. Sarawak United masih jauh di belakang, tapi dengan sokongan semua pihak dan pemegang taruh, sedikit demi sedikit kita akan kembali membawa kejayaan kepada negeri Sarawak yang kita sayangi. Alright. Okay. So, yalah. Kita pun tahu sekarang tu Sarawak United berada di puncak Liga. Dan peratusan untuk kita kembali ke Liga Super yang memang tinggi lah, Datuk. Dan kita perlu berfikiran positif sentiasa memberi support kepada pasukan Sarawak United FC untuk season kali tu. Dan guys, tanpa membuang masa guys. Kita nak dengar ucapan Datuk Posa Majais dan sekaligus kita akan melancarkan terus jersey terbaru kita. Ucapan Datuk? Okey, saya bagi pihak Persatuan Bola Sepak Sarawak dan pasukan utama Sarawak United FC merakam jutaan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri kita yang kita sayangi, iaitu Datuk Amar Petinggi Abang Zohari bin Tun Abang Jopeng, kena beri bantuan kepada pasukan kita untuk tahun itu, dan si lupa juga kepada yang amat berhormat Menteri Belia dan Sukan, yang berhormat Datuk Haji Abdul Karim bin Haji Hamzah, kena menyokong dan membantu kita selama itu. Dan banyak juga saya ingin ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan yang amat berhormat, yang lain yang mungkin saya sebut nama situ, yang menyokong dan beri perangsang dan membantu kita selama itu. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih lah, dan amat dihargai. Saya bagi pihak FAS dan Sarawak United amat menghargai. Alright, okay, terima kasih Datuk. Dan guys, tanpa membuang masa guys, jom kita ni nak melancarkan jersey terbaru pasukan Sarawak United FC guys untuk season tu. Jom kita roll VT.
Style. Ya, Tahniah kepada cantik. pasukan Sarawak United FC, tahniah kepada TVS Betul. dan tahniah kepada seluruh penyokong-penyokong pasukan Sarawak United FC. Dan Tok adalah secara rasminya kita dah pun melancarkan jersey dan jersey pasukan Sarawak United FC tu akan boleh dibeli secara online selepas tamatnya Borak Desi Peng, guys. Okey, so sebelum kita nak mengakhiri, kita pun borak bersama dengan Datuk Pusat Jais. Mungkin ada ucapan yang kali kedua lah kita dengarkan daripada Ucapan Datuk Pusat. penutup. Okey, so Datuk. Okey, jadi saya ucap tahniah kepada keluarga FAS dan Sarawak United bersama meresmikan JC pada hari itu, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembina-pembina penyokong-penyokong Sarawak United supaya ialah beri support juga dengan tentang penjualan JC. Jadi saya amat menghargailah. Sekian, terima kasih. Semoga dipermudahkan semua urusan. Sekian, terima kasih. Alright, thank Terima you. kasih, Datuk. Ya, Presiden. Sudi FAS. meluangkan masa dengan kita, Fir. Yes, Datuk Pusat Jais. Dan guys, seperti yang kita dah dapat saksikan tadi, ada 3 jersey guys yang dah pun dilancarkan. Home kit hitam, kita ada color merah dan biru. Merah, biru, Rugged hitam. lah. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton, penyokong pasukan Sarawak United FC, jersey baharu pasukan SUFC tu boleh didapati di SarawakUnitedFC.com dengan harga RM99 guys. Dan bukan saja, kita orang boleh juga menjadi sebahagian daripada member untuk pasukan SUFC. Platinum membership, ada gold membership, ada silver membership dan bronze membership. Harga bermula daripada RM120 sehingga Ada 50% diskaun RM480. kan? Yes, ada 50% potongan harga. Dan jualan untuk jersey dan membership tu hanya boleh didapati selepas tamatnya rancangan Borak Desi Peng tu. Okey, ingat guys, SarawakUnitedFC.com. Ia adalah laman sawang yang tak orang boleh pergi lepas tu. Okey. So guys, terima kasih kepada yang dah menonton. Terima kasih kepada Datuk Pusat Jais dan terima kasih kepada penyokong-penyokong pasukan Sarawak United FC. Dan kita doakan semoga pasukan Sarawak United FC terus gah terbang ke Liga Super untuk season seterusnya. Dan kita akan jumpa lagi esok hari. Jangan lupa Borak Desi Peng akan kembali jam 2.15 petang esok. Of course di Dan, TVS. Fir, jangan lupa beli baju jersey terbaru. Beli. Sarawak United Beli. FC. Patut beli. Ramai-ramai beli. Aku beli semua saya kata. Okey guys, kita nak calor dulu. Stay safe, stay at home. Borak Desi Peng. Assalamualaikum, bye-bye.